Terima kasih kerana bersama kami di Anja Dakwah ni. Di blog ini kita akan bercerita mengenai bagaimana kita dapat menjaga kebajikan warga bandaraya khususnya Kuala Lumpur, khususnya mereka yang berada di paras kemiskinan dan mungkin tidak berumah, mungkin golongan-golongan yang tercicir daripada masyarakat. Kita saksikan dulu info yang telah disediakan oleh Faizal ni. Projek Dapur Mesra Pertiwi merupakan salah satu usaha kombinasi di antara pelbagai sektor dalam usaha membantu masyarakat yang kurang bernasib baik di bandaraya. Melalui program itu, makanan percuma akan diagihkan setiap minggu di beberapa lokasi di ibu negara yang bakal bermula 16 Mac ini. Antara objektifnya meningkatkan kesedaran terhadap bilangan orang miskin tegar di bandaraya, menggalakkan tajaan korporat dan media dalam penglibatan sukarelawan dan melaksanakan program secara lestari yang mampu menampung jumlah yang semakin meningkat. Program seumpama ini dilihat mampu memupuk nilai murni warga kota dalam menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya kelas pertama. Okey, itu dia. Okey, bersama kita di studio hari ini iaitu Puan Munirah Abdul Hamid, iaitu Ketua Projek Dapur Mesra Pertiwi, dan bersama kita di talian kini iaitu Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, Datuk Raja Nong Cik Zainal Abidin. Datuk. Semangat, Datuk. Okey, kita akan dapatkan Datuk sebentar lagi. Okey, Puan Munirah, mungkin kita dapat ceritakan secara ringkasnya projek Dapur Mesra ini dan bagaimana golongan sasarannya dalam projek ini? Terima kasih. Golongan sasarannya kita target yang the hardcore poor. Jadi pada saya senang sangat sebab saya dah lama buat sendiri secara persendirian. Dan bila kalau macam saya bawa ke Masjid India, kalau kita kan sampai kat situ kan tak ada nampak siapa tau. Bila kita buka aja kereta tu nampak sampai golongan dia datang aja. Datang. Okey, Puan Munirah, ada yang mengatakan bahawa golongan sasaran kepada program-program semacam ini agak tersasar katanya dan mungkin ada menimbulkan pandangan skeptikal terhadap usaha-usaha murni sebegini. Bagaimana? Kenapa pula menimbul pandangan yang skeptikal? Pada saya apa salahnya kalau kita keluar dengan ikhlas ya? Kalau kita keluar kita nak bagi kepada orang yang memerlukan. Jadi tak patut kita tengok dengan Tapi usaha murni sebegini saya pasti cabarannya begitu banyak, terutama daripada kos contohnya. Jadi bagaimana NGO seperti Pertiwi dapat come out dengan idea ini dan dapat mengekang cabaran-cabaran tu? To sustain it nanti susah lah kan. Tapi kita harap semua NGO lain dan individu rasalah agaknya kalau fikir kita dah banyak lah kan, mungkin bolehlah kita donate kepada orang yang kekurangan kan, tak cukup makan, kita fikirlah juga tentang orang lain. Kita dah mewah sangat kadang-kadang tu kan. Kalau tengok macam saya kerja kat Mid Valley, tengok aduh mewahnya. Jadi kalau dan jumlah makanan yang terbuang lebih banyak daripada lebih makanan. Banyak. Itulah apa salahnya. Okey, kita boleh teruskan. Mungkin ramai di antara kita tidak dapat menafikan bahawa kita ni banyak membazir dan membuang makanan, tapi kita agak sukar untuk beri makanan kepada mereka yang memerlukan. Mungkin kita tambah lagi. Ya, itulah macam saya cakap. Kalau kita approach orang kan kata kenapa let's start this project kan. Kata nanti you bagi orang lain dia orang take advantage yang malas masak dia ambil. Saya tak. Kita pergi target macam Pertiwi akan bekerja dengan PT Foundation dan kita cari di Chowkit kawasan yang target yang betul-betul dia memerlukan. Jadi kalau macam tu saya rasa and at least kita ajar yang anak-anak kita untuk get involved dengan volunteer groups. Pada saya it's two-pronged actually. Kita tolong orang dan kita ajar yang lain sama. Saya rasa ini lebih daripada sekadar memberi makanan percuma dan kita memahami dan dapat menyelesaikan masalah mereka dalam masa yang sama. Tapi kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan bercerita lagi pasal perkara ini selepas ini dalam agenda awal. Pengagihan makanan percuma untuk golongan miskin di bandar. Penglibatan NGO serta sektor korporat dalam aktiviti kemasyarakatan. Peluangkan dalam dapat masa macam saya kata tadi, kita tidak dapat nafikan bahawa kita pun banyak membuang makanan kepada mereka yang berkemampuan, tapi kita kurang memberi perhatian kepada mereka yang kurang memerlukan.
Okey, masalah ni bukan masalah baru katanya, masalah dah lama. Dah lama. Dan bagaimana NGO-NGO seperti Pertiwi dapat terus bekerjasama dengan NGO-NGO lain supaya masalah penyelesaian jangka masa panjang dapat diambil dengan segera. Inilah saya harapkan supaya NGO lain bekerjasama. Jadi kita bukan saja nak menyelesaikan okey bagi makan. Lepas tu kalau yang mana yang ada setengah yang memang nak pekerjaan. Jadi yang bersedia untuk bekerja, kita mesti perlu mencari pekerjaan. Tapi ada juga yang tidak. Dia masalah dia lain. Lebih banyak lagi masalah. Jadi kita harus memahami apa masalah dia. Dan cuba macam tu. Cuba masalah. Okey, kita dapat menerima maklum balas daripada rakan kita di Facebook. Kalau kita dapat lihat Naura Aida katanya, kempen sebegini hanya perlu ditujukan kepada mereka yang benar-benar layak seperti penduduk yang memegang status miskin tegar bagi mengelakkan agar kempen ini tidak disalahgunakan bagi pihak-pihak tertentu. Ada ke disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu contohnya sepanjang pelibatan? Adalah juga macam mana. Kan? Tapi kesnya adakah agak kurang? Kurang. Agak kurang. Jadi kalau dalam apa-apa saja pun adalah you have to look at it from both sides ya. Tapi kita kena fokus betul-betul ya. Okey, ada juga rakan kita yang saya sempat baca di Facebook di Astro Awani ini, Farahana katanya makan free. Kalau kita nak tolong orang, ajar cara dia memancing, bukannya dengan cara memberikan ikan-ikan. Kalau selalu bagi benda free ni, nanti satu perkara tak tahu buat, terlalu mengharapkan dan bergantung kepada bantuan. Itu pendapatnya. Anda juga boleh terus menghantarkan pandangan anda dan terus berinteraksi kepada kami. Dan mungkin ada pandangan-pandangan lain, Faizal, kita boleh saksikan. Okey, ini dia daripada Taufik Mansur katanya tak guna bagi makanan dekat orang miskin, dalam masa sama kerajaan tidak pantau harga makanan. Saya rasa ini satu solution ataupun penyelesaian yang perlu diambil kedua-dua hala. Kerana macam kita kata tadi, ini bukan sekadar masalah mereka yang tidak berumah, masalah mereka yang tidak mempunyai makanan, tapi ia lebih daripada masalah itu dan ini perlu diselesaikan bersama. Bersama, ya. Mungkin kalau dalam langkah atau kempen yang dijalankan oleh Pertiwi sekarang ini, berapa jumlah kekerapan diberikan? InsyaAllah 4 kali seminggu. 4 kali seminggu. Dan kita harap dalam setiap malam tu target kita 150 orang saja. 150 orang saja. So bagaimana pula dengan bantuan daripada mungkin NGO ataupun orang-orang perseorangan, bagaimana mereka boleh sama-sama menggembling usaha untuk sama-sama dengan Pertiwi? Untuk satu malam tu kita RM2 sekepala saja. Okay. For RM2 per head. We hope tu lah RM300 tu keluar satu malam. InsyaAllah. So kalau cara nak menyumbang, kalau saya berminat untuk menyumbang ke Pertiwi. Ke Pertiwi. Adakah mungkin ada cara-cara yang mudah, mungkin ada package-package tertentu, mungkin dalam penajaan dalam 30 orang atau jumlah-jumlah tertentu? Boleh macam tu, boleh macam mana pun tak apa. Pertiwi kalau sekurang macam semalam ada orang yang bagi RM20 ke berapa pun tak kisah. Jadi kita kumpulkan duit tu, kita target supaya bila kita keluar tu insya-Allah sekurang-kurangnya 150 paket ada. Tapi adakah itu masih menjadi satu persoalan sejauh mana mereka tempoh ini akan dilaksanakan? Adakah mungkin orang kata mungkin 6 bulan mungkin boleh menampung, itulah, tapi kos itu mungkin satu masalah. Itulah. Sekarang ni semalam Cheshire Home dia kata mungkin dia orang boleh buat dia orang boleh provide central kitchen. Jadi kita boleh kurangkan kos persediaan makanan tu. Jadi mungkin boleh kurang. Dan mungkin kita boleh wujudkan integrasi antara NGO ini untuk mewujudkan satu gabungan yang sama gabungan something like that. Okey, terima kasih Puan Munirah atas masa yang diluangkan bersama kami. Terima kasih juga kepada anda yang sudi menonton kami selama 45 minit ini. Kepada anda yang mempunyai pandangan ataupun komen ataupun kritikan ataupun sebarang soalan untuk tajuk-tajuk tertentu, anda boleh terus ke Facebook kami di Astro Awani dan juga Twitter Palang Astro Awani ataupun boleh menghantar email kepada kami di awaninews@astro.com.my. Sekian sahaja daripada saya, Zulkifli Yusof untuk minggu ini. Jumpa lagi dalam agenda Awani minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum.